kita mulakan dengan istighfar, seterusnya Al-Fatihah dan terus pada zikir munajat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah,
لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد نبي 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 الله لا إله إلا الله محمد حبيب 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 الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله 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 حق 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 الله الله حي 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 يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي
يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي يا قيوم الله حي دائم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل يا عفو يا غفار يا تواب يا قدوس يا جليل. Ya wahai Allah yang maha pemaaf, wahai yang maha pengampun, wahai yang maha penerima taubat, wahai yang maha suci, yang maha agung, maafkanlah kami, ampunilah kami, terimalah taubat kami, suci dan jernihkanlah hati nurani kami daripada segala penyakit-penyakit hati, dosa dan berhala dunia. Ya Nur ya Hadi ya Haq 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 ya Nur ya Hadi ya Haq. Wahai Allah yang maha pemilik, yang maha pemberi cahaya, yang maha pemberi petunjuk, yang maha benar, pancarkanlah cahaya petunjuk dan kebenaran serta ma'rifatmu ke dalam hati kami. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Wahai Allah yang maha pembuka, bukakan hijab antara kami dan Engkau ya Allah. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Wahai Allah yang maha lembut, lembutkanlah hati-hati kami yang keras, agar sentiasa gemetar ketika disebut nama. Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin, Ya Hafiz, Ya Muhaimin. Wahai Allah yang maha pemelihara lagi maha pelindung, peliharalah, lindungilah dan pagarilah hati-hati kami daripada bisikan nafsu dan syaitan. Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari, Ya Bari. Wahai Allah yang maha mengadakan segalanya, anugerahkan kami kepasrahan yang sepenuhnya terhadap-Mu. Jadikanlah seluruh jiwa raga kami untuk perjuangan agama-Mu dan abadi-Mu yang sejati. Ya Alim, Ya Hakim, Ya Rashid. 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 Wahai Allah yang maha mengetahui, yang maha bijaksana, yang maha cerdas, kurniakanlah kami ilmu ma'rifat, agar kami benar-benar mengenali dan mentaati-Mu. Kami menjunjung segala titah perintah-Mu, berilah perhatian-Mu dan kasih sayang-Mu dalam setiap urusan kami. Ya Arhamar Rahimin,
يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا يا أرحم الراحمين يا حكيم يا كريم يا أحد يا صمد يا حي يا محيي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت ربنا. Wahai Allah yang maha mengasihani daripada segala yang mengasihani, yang maha bijaksana, yang maha mulia, yang maha esa. Engkaulah tempat meminta, wahai yang maha hidup, yang maha menghidupkan, yang maha berdiri sendiri, yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Tuhan kami, layakkanlah kami ya Allah menjadi golongan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima dan berkatilah himpunan kami. Salawat syukur. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ya Allah, berilah rahmat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan berkat bersalawat ke atas baginda akan menyembuhkan hati-hati, menjadi penawar dan menyehatkan tubuh badan, juga memberi kesembuhan penyakit serta mengurniakan cahaya penglihatan, dan kurniakanlah juga rahmat, keberkatan dan kesejahteraan ke atas keluarga dan sahabat baginda. Sayyidul Islam. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana wa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkaulah yang telah menjadikan kami, dan kami adalah hamba-Mu, dan kami menurut di atas perintah dan perjanjian denganmu sekadar keupayaan kami. Kami berlindung denganmu daripada kejahatan dosa yang telah kami lakukan, dan kami mengaku dengan nikmat-Mu ke atas kami, dan kami mengaku dengan dosa-dosa yang telah kami lakukan. Maka ampunilah kami, maka sesungguhnya tiada siapa yang dapat mengampunkan segalanya melainkan Engkau ya Allah. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah. Innaka ta'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq. Sucikanlah amalan-amalan kami daripada riya.
Sucikanlah lidah-lidah kami daripada berdusta, dan sucikanlah mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Allahumma rahmataka narju fala takilna ila anfusina tarfata ain wa aslih lana sya'nana kullah la ilaha illa anta. Ya Allah, hanya rahmat-Mu kami berharap mendapatkannya. Kerana itu janganlah Engkau biarkan diri kami walau sekelip mata tanpa pertolongan atau rahmat daripada-Mu. Perbaikilah segala urusan kami. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina wa nadhillu waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu adalah benar, lalu bimbinglah kami untuk mengikutinya. Dan perlihatkanlah kepada kami yang salah itu adalah salah, dan bimbinglah kami untuk menghindarinya. Janganlah dijadikan yang benar dan salah itu samar-samar bagi kami, sehingga menyebabkan kami sesat. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau memesongkan hati kami sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan kurniakanlah kepada kami limpah rahmat dari sisi-Mu. Sesungguhnya Engkau jualah Tuhan yang melimpah-limpah pemberian. Allahumma ya Allah, Allahumma innaka تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وامتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa hati-hati ini telah berhimpun kerana mengasihi-Mu, bertemu untuk mematuhi perintah-Mu, bersatu memikul beban dakwah-Mu. Hati-hati ini telah mengikat janji setia untuk mendaulat dan menyokong syariat. Maka eratkanlah ya Allah akan ikatannya. Kekalkan kemesraan antara hati-hati ini. Tunjukkanlah kepada hati-hati ini akan jalannya yang sebenar. Penuhkanlah piala hati-hati ini dengan cahaya Rabbani-Mu yang tidak kunjung malam. Lapangkanlah hati-hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal kepadamu. Hidup suburkanlah hati-hati dengan ma'rifat, pengetahuan sebenar tentang. Jika Engkau takdirkan kami mati, maka matikanlah pemilik hati-hati ini sebagai para syuhada di dalam perjuangan agama. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik sandaran dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, perkenankanlah permintaan kami. Ya Allah, restuilah dan sejahterakanlah junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat baginda semua. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أذل الشرك والمشركين اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان وفي كل زمان وفي كل وقت اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم اللهم بدل شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك
Ya Qahhar, Ya Jabbar, Ya Muntaqim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab. Ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, ampunilah kami, kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat. Satukanlah hati-hati kami, ya Allah. Perbaikilah hubungan erat kami, hubungan antara kami, dan menangkallah kami atas musuhmu dan musuh kami. Ya Allah, muliakan Islam dan orang Islam. Ya Allah, hinakanlah syirik dan mereka yang syirik. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang muslim di semua tempat, zaman dan masa. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha maksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan kemenangan untuk kami. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lihat saja. Tengok ya, kita sampai di mana? Latin. Ada orang tu. Benda tak ada buku Tanya ada lebih. Muka surat 27 kan? Hadis yang bawah tu belum lagi hurai kan? 27 Muka surat 27 hadis yang bawah tu belum lagi. Yang terjemahan tu kan? Ya. Sebab hak kedua dua tidak minta dijampi tu Ustazah dah baca lah tu. Itu dah baca. Lupa, tak apalah. Benda cek lagi lah benda. Tu. Yang tu bagi. 18. Yang baru. Tu kata ramai tak? Untuk mengenai tafsir ayat-ayat kursi. Tafsir ayat kursi. Kita ada baca ayat kursi. Kita tak tahu apa dia. InsyaAllah kita akan buat pengajian juga mengenai tafsir ayat kursi ya. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, kita sampai pada muka surat
27 ha. 27 yang ayat yang bawah sekali itu. Ya, itu hadis ya, hadis. Ya. Okey. Bunda-bunda yang dikasihi, yang disayangi, ya, kawan-kawan. Syukur alhamdulillah dapat lagi kita bertemu pada hari ini untuk sama-sama kita kongsi, iaitu untuk kita memahami buku iaitu Laluan Mudah ke Syurga, Laluan Mudah ke Syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kita sudah melewati bab pertama, bab kedua. Bab pertama, bab kedua, iaitu bab kedua itu dah tentang kunci syurga yang 3 tu. Ingat tak kita? Kunci syurga yang 3 tu pertama iaitu syahadah la ilaha illallah. Kemudian sembahyang, dirikan sembahyang. Yang ketiga mencintai fakir miskin. Kita sudah faham, ya, sudah faham benar-benar ketiga-tiga perkara itu. Jalan mudah, laluan mudah untuk ke syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kalau kita nak kita mendapat laluan yang mudah itu, mana ayuh kita daripada apa yang kita faham, apa yang kita belajar, hendaklah kita amalkan. Barulah insya-Allah akan Allah beri kepada kita ganjaran untuk kita dapat sampai kepada syurga tanpa hisab, tanpa azab. Dalam bab pertama, dalam bab sudah selesai, dan dalam bab ketiga, siapakah mereka yang dipersilakan ke syurga tanpa hisab, tanpa azab? Itulah kita dah bincang tentang mereka yang tidak menggunakan kai. Apa dia kai? 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 Setrika itulah. Mana? Berubat dengan kai. Dengan cara panaskan, kemudian tempik kat tempat sakit. Itu makna jangan. Maknanya ini demah tak panas. Panas sikit je. Ini panas terbakar ni. Lebih kurang lah kan. Tatu pun teruk tu sakit tu. Okey. Itulah kata jangan buat tu. Mereka yang tidak menggunakan kai. Tidak menggunakan kai. Kita tengok. Buat apa? Itulah. Tempek je kan? Yalah. Mana macam tu juga dia guna benda panas juga kan untuk nak tengoklah. Tu untuk kecantikan kot tu. Cantik apa? Taklah untuk cantik apa macam tu. Kita tengok juga dia punya tu, dia punya lukisan tu apa. Kadang-kadang dia palang ke, dia letak macam gambar berhala ke apa, mana boleh macam tu. Menyerupai orang agama lain tak boleh lah. Dikira macam tu lah. Okey. Dan kita dapat lihat di sana, dalam kita belajar, mereka yang tidak menggunakan kai itu ada dalam 2 muka surat ikut. 2 muka surat, 3 muka surat yang apa ni, yang menyatakan tentang itulah penggunaan kai itu. Ada hadis dia kan. Dan kita tengok hadis dia pun duduk di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Itulah apa ni, apabila ditanya kepada Rasulullah tentang siapa 70,000, tak ditanya, mana Rasulullah cakap aja. Maka 70,000 orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Bila Rasulullah sebut begitu, bising-bisinglah ramai-ramai kan siapa kan.
Nak tahulah. Kemudian Rasulullah pun apa ni, sebelum itu ada yang nak tanya tu kata minta apa ni, minta Rasulullah menjelaskan tu. Sebelum Rasulullah menjelaskan, para sahabat berbincanglah. Mereka berkata-kata lah. Apa di antara kata-kata mereka? Kata ni, kami ni telah dilahirkan dalam keadaan syirik. Tapi kami telah beriman kepada Allah. Dulu kami syirik lah. Tapi kami telah beriman dengan Allah dan Rasulnya. Dan anak cucu kami lah. Mereka yang akan datang ni anak cucu kami. Jadi bila kata-kata itu sampai kepada Rasulullah, lalu Rasulullah menjawab. Di sini yang ada sebut kai-kai ni. Siapa mereka itu yang boleh masuk syurga tanpa hisab tu? Itulah mereka tidak menggunakan kai. Di tengah-tengah. Dalam muka surat 20. Muka surat 20. Mereka yang tidak menggunakan kai. Mereka yang tidak meminta dijampi. Mereka tidak terlibat dengan tiarah. Dan mereka bertawakal hanya kepada Tuhan. Itu. Kemudian lepas tu dibincangkan bincangkan dengan terperinci juga, iaitu mengenai golongan yang dihisab oleh Allah. Itu ramainya kan. Dia kata di sini itulah golongan yang di hari hisab nanti terbagi kepada 3 golongan, iaitu yang dihisab dengan teliti, yang dihisab dengan mudah, dan golongan yang tidak dihisab. Kita kalau boleh nak ambil hak bawah tu sekali tu tak dihisab. Tapi tak tahulah boleh ke tidak ni. Boleh ke tidak ni? Mana taklah kita berazam untuk memenuhkan diri kita dengan ilmu pengetahuan, dan kita akan amal lah mengikut ilmu yang kita terima, yang kita ikuti, yang kita baca mana untuk mendapat ganjaran ini. Dan kalau sekurang-kurangnya pun, makna kalau dihisab pun hisab dengan mudah. Kita nak kita dihisab dengan mudah. Kita tak naklah kita ni dihisab dengan teliti. Sampai kecil-kecil pun hisab. Dikira tak boleh, tak ada maaf bagimu, tak ada keringanan lagi. Kalau dah kata nak diazab, diazablah. Tak ada ringan lagi, tak ada keringanan lagi. Itu yang kita sebutkan dalam bahagian pertama. Disebutkan tentang kai, dan disebutkan juga dengan dihisab tu 3 golongan. Akan dihisab 3 golongan. Kemudian di dalam muka surat seterusnya tentang tidak minta jampi. Yang kedua Yang kedua tak minta jampi. Golongan yang masuk syurga tanpa hisab dan azab tidak minta dijampi apabila mereka sakit. Lebih-lebih lagi jika jampi itu bercanggah dengan syariat Islam, kerana ditegah oleh agama. Jampi yang ni lah. Kata jampi ini kalau dalam bahasa kita sekarang kadang-kadang orang guna ruqyah. Panggil ruqyah kan. Ruqyah. Jampi serapah. Jampi serapah tu yang mungkin tak betul tu. Sebab serapah ni dia akan masuk benda-benda yang dia masukkan unsur-unsur yang boleh menyebabkan kita syirik kepada Allah kan. Itu tak boleh lah. Secara umumnya Islam tidak melarang sesuatu ilmu atau amalan sekiranya amalan itu tidak bertentangan dengan syarak, seperti jampi. Jampi dalam bahasa Arab, jampi dikenali dengan ruqyah. Ruqyah pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat baginda juga meruqyah sahabat-sahabatnya dan Jibril.
juga pernah meruqyah Nabi. Jibril pun pernah meruqyah Nabi ketika Nabi sakit. Itu juga Nabi meruqyah para sahabat, dan para sahabat pun juga ada menggunakan ruqyah. Jadi maksud ruqyah ini ialah yang tidak bertentangan dengan agama, yang tidak membawa kepada syirik. Dan kadang orang jampi dia sebut yang luar daripada. Kemungkinan awal-awal dia bunyi auzubillahi minasyaitonir rajim bukan, tetapi tengah-tengah tu dia pelankan. Dia perlahankan, takut orang dengar apa dia. Kan? Dia guna. Kadang bunyi siam. Kadang-kadang kan. Kadang-kadang bunyi siam, kadang-kadang bunyi Cina kot, keling ke. Dia guna kot tu. Tak boleh. Itu yang tak boleh tu. Ruqyah yang macam tu tak boleh. Kalau ruqyah dengan ayat Quran, bahasa Arab ayat Quran, itu tak apa. Diharuskan, dibolehkan. Ini ada cerita dia. Dah baca dulu tapi kita baca lagi. Pada suatu ketika ada seorang lelaki disengat oleh kalajengking lalu minta keluarga Amr bin Hazm menjampinya. Lalu Nabi ditanya berkenaan jampi yang diamalkan oleh keluarga tersebut. Maka Nabi SAW berkata kepada mereka, "Perdengarkanlah kepadaku jampi-jampi kamu itu, dan tidak mengapa jampi yang tiada unsur syirik di dalamnya." Tak mengapa kalau jampi itu tak ada unsur syirik dalam dia. Setelah ditunjukkan jampi tersebut, baginda sabda. Inilah sabda yang kita nak baca hari ini. Itu Nabi kata, "Ma ara ba'san man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'hu." Apa yang aku lihat, ma ara ba'san, apa yang aku lihat itu tidak mengapa. Ma ara ba'san. Apa yang aku lihat tu, tak mengapa. Kita pun kata la ba'sa, tak apa. Dekat Arab kan, kadang-kadang kita minta maaf kan, la ba'sa. Kita nak jawab balik pada kawan, tak apa. La ba'sa. Ba'san tu. Apa yang aku lihat itu tidak mengapa. Man istata'a, maka sesiapa di antara kamu, man istata'a minkum an yanfa'a, yang mampu memberi manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Maka maksudnya kalau apa yang dia buat tu, mana ruqyah yang dia buat tu memberi manfaat kepada kawan dia ataupun memberi manfaat kepada orang yang minta tolong, maka lakukanlah, tak apa. Falyanfa'hu. Sebagai rumusan, jika jampi itu terdiri daripada ayat Quran, hadis, nama-nama Allah. Lalu kita tengok jampi ni, itu terdiri pada ayat Quran, hadis. Kalau kita tengok kepada apa ni, Datuk Arundinnya buku kan, dia banyaklah maknanya bacaan-bacaan dia, sama ada daripada Al-Quran, apa yang disebut daripada hadis, dan datangnya daripada sahabat-sahabat yang melakukan ruqyah tu. Itu boleh. Jika jampi itu terdiri daripada Al-Quran, hadis, nama-nama Allah dan sifatnya, atau doa yang warid. Warid itu makna yang datang, yang kita dapati datangnya daripada Nabi, atau jampi dengan bahasa lain yang kita faham. Jampi dengan bahasa lain tapi kita faham makna dia. Mana tidak ada unsur syirik di sana, adalah harus. Boleh. Dengan bahasa lain pun boleh. Kan? Manakala jampi yang ada unsur syirik adalah diharamkan. Ada unsur syirik tak boleh, diharamkan. Sebab itu kita hati-hati. Kalau nak belajar, satu-satunya orang kata, ni bagus ni, baca ni. Selalu baca ni. Tengok dulu. Kalau kita was-was, tanya ustaz ke ustazah ni doa apa ni kan. Jadi supaya mana kita tidak termasuk dalam perkara-perkara yang boleh membawakan kepada syirik. Yang mana syirik itu diharam. Apa mana syirik? Mana kita sekutukan Allah dengan benda lain, dengan perkara lain. Sekutukan Allah dengan perkara lain. Jadi itu yang dikatakan syirik. Takutlah syirik ni. Syirik, kalau syirik jali itu macam orang musyrikin lah, ada syirik jali.
Syirik jali tu apa yang jelas terang. Kita tengok dia, tu bahala dia. Tu gambar tu bahala dia, ni tokong dia apa. Tu jali nampak. Tapi yang kita sangat takut ialah syirik khafi. Khafi tu kita tak nampak. Kadang-kadang kita sebut, kadang-kadang kita lakukan satu benda tu sudah jadi syirik. Itu yang sangat-sangat kita takut. Apa yang kita takut? Bila kita termasuk di dalam syirik tu, mana apa amalan kita buat habislah, hapus habis. Tak ada guna dah. Sebab tu kita sentiasa dianjurkan supaya banyak-banyak istighfar. Supaya kita Allah hindarkan daripada istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sentiasa selalu Okey. Itu tentang apa ni? Tidak minta dijampi ya, tidak minta dijampi. Sini saya nak baca sikit tentang ada soalan yang ditanyakan kepada Datuk Arun ni. Macam mana rawatan menggunakan mentera dan jampi serapah? Jampi serapah pula lah. Okey. Orang ni tanya, seorang bomo di tempat saya mengubati pesakit atau orang yang berhajat kepada sesuatu dengan menggunakan jampi mentera dalam bahasa Jawa. Sebagai orang Jawa asli yang tinggal di parit Jawa, saya sendiri tidak memahami apa yang dibaca bomo tersebut. Tak faham. Adakah pengubatan seperti itu boleh diterima dan tidak berlawanan dengan syarak? Ini soalan. Jawapan dia, mengubati penyakit, menolong seseorang yang memerlukan pertolongan hingga tertunai hajatnya atau membantu mengikhtiarkan kesembuhan pesakit yang bermasalah merupakan pekerjaan yang mulia. Okey, baik, bagus. Perbuatan ini menjadi lebih mulia sekiranya dilakukan kerana Allah SWT mengharapkan pahala pada hari akhirat dan tidak membebankan pesakit. Amalan perubatan dengan menggunakan doa ataupun bacaan ayat merupakan salah satu daripada cabang rawatan yang diakui syarak sebagai amalan mulia. Amalan mulia tu. Mana kita nak tolong orang, kita melakukan amalan perubatan dengan menggunakan doa dan ayat-ayat. Itu tidak salah. Cabang rawatan yang diakui syarak. Ini juga diakui sebagai cabang rawatan yang diakui syarak. Mana kalau kita menggunakan jampi ataupun kita meruqyah pesakit dengan ayat-ayat Quran dan apa yang ditunjuk oleh Rasulullah kita buat, maka itu tidak mengapa. Itu dianggap sebagai amalan mulia. Pergi ke hospital ataupun menemui perawat pakar juga digalakkan oleh Islam. Kerana itu juga salah satu daripada cabang rawatan yang disebutkan oleh Rasulullah. Mana digalakkan juga. Merujuk kepada persoalan yang disebutkan oleh persoalan tadi tu, orang yang menyoal tadi berkenaan jampi dan mentera, jampi pesakit atau dalam bahasa Arab disebut sebagai ruqyah. Dibenarkan, malah kadang-kadang amat digalakkan. Pada satu ketika Rasulullah pernah ditimpa sakit. Jibril datang untuk menjampi baginda. Jibril menjampi Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga sembuh. Jampi yang dilakukan oleh Jibril ini disebut sebagai ruqyah Jibril. Menjampi dengan menggunakan bahasa khusus. Rupanya bahasa Jawa ke, Mendeling ke, bahasa Inggeris ke, bahasa Spanyol ke, diharuskan. Tapi dengan syarat bacaan tersebut diketahui maknanya. Dan tidak ada sebarang tafsiran yang boleh membawa kepada mensyirikkan Allah. Kena kita tahulah makna dia. Saat ni dia bawa pergi kepada mensyirikkan Allah, itu tidak dibenarkan. Sekiranya lirik, semi kata atau bacaan yang disebut oleh dukun itu tidak diketahui maknanya dan bomo itu sendiri tak faham dan tidak tahu apa yang diminta, jampi tersebut tidak boleh digunakan. Allah berfirman dalam
Al-Quran. Surah Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kataan syifa ada disebut di sini. Maksudnya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman. Dan Al-Quran itu tidak menambahkan orang-orang zalim melainkan kerugian jua. Terdapat 6 kali sebutan syifa, sembuhan dalam Al-Quran. Jadi buku yang benda dapat tadi tu, buku apa, zikir munajat, ada tu, ada syifa 6 dalam 6 ayat di dalam Al-Quran. Amalkan. Kalau kita rasa sakit, tak sakit pun tak apa, amalkan. Kita baca, kita faham ayat tu. Saya masa buat pembedahan panik jantung tu, saya amal tu, saya pegang, baca ayat tu tiap-tiap hari. Ada dalam buku kita tu. Kita dah masukkan dalam buku tu. Baca. Ayat syifa dia panggil. Ayat syifa ada 6 di dalam Al-Quran yang disebut syifa kan. Kalau boleh tengok kat situ ada dia tulis ayat syifa. Okey, terdapat 6 kali sebutan syifa atau kesembuhan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan hadis. Banyak yang menyebutkan tentang kesembuhan penyakit melalui pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa. Doa Rasulullah ajar. Kalau kita baca apa? Rabbin nas ishfi. Wa anta syafi. Rabbin nas ishfi. Kita pergi melawat orang sakit ke, kita sendiri ke. Kita minta kepada Allah. Wahai Tuhan manusia, Rabbin nas ishfi. Sembuhkanlah. Wa anta syafi. Engkau adalah penyembuh. La ilaha wa anta syafi. La ilaha illa anta. La yuqadiru saqaman wala alaman illa syafa. Jadi itu yang Nabi ajar. Kita bacalah. Kalau kita tahu, kita baca, amalkan. Dan lagi campur dengan ayat-ayat 6 ayat syifa tu. Kita baca dengan ingatan kita minta kesembuhan daripada Allah SWT. Orang yang tengah sakit, dia tak payah duduk sesajalah. Duduk sesaja, duduk fikir pun. Dia sakit, dia fikir benda-benda yang bukan-bukan. Bagi dia tu, baca ni kata. Baca ni ayat syifa ni. InsyaAllah. Okey. Kadang-kadang digalakkan sekiranya memenuhi, maknanya doa serta mengikhtiarkan kesembuhan penyakit. Kalau kita ada ikhtiar untuk kesembuhan penyakit dengan menggunakan kaedah bacaan doa dengan menggunakan air adalah diharuskan. Diharuskan. Jangan kita duduk dengar contoh kata tak boleh ni kata bid'ah tak boleh. Boleh. Dibolehkan. Asmaul Husna kan. Bahkan kadang-kadang digalakkan sekiranya memenuhi 3 syarat. Tengok ada syarat-syarat ini tak? Memenuhi 3 syarat ni. Pertama, menggunakan pembacaan ayat-ayat Quran dan as-sunnah atau ruqyah dalam bahasa Arab yang diketahui maknanya serta tidak bertentangan dengan syarak. Ada juga kita selalu ayat Yasin, kata orang ayat Yasin, Asmaul Husna yang baru-baru ni kita buat Asmaul Husna, kita baca Asmaul Husna yang 99 tu, 100 tu kita baca, dan kita baca ayat Quran. Tak ada benda yang pelik, yang tak ada menyalahi. Kita baca doa. Jadi itu dibolehkan. Kedua, boleh menggunakan bacaan selain daripada yang pertama dengan apa jua bahasa, tapi mestilah, syarat juga, mestilah memahami maknanya dan tidak ada sebarang percanggahan dengan syarak. Maknanya apa yang kita buat tu mana selari dengan syarak lah. Ini ada hadis. Oh, ada itu syarat kedua. Syarat ketiga, ada 3 syarat. Kalau kita nak guna air ke apa untuk ni.
Ketiga, orang yang merawat hendaklah beriktikad bahawa penyembuhan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Mana orang yang merawat orang tu hendaklah beriktikad bahawa penyembuhan hanya milik Allah sahaja dan perawat hendaklah berikhtiar. Maknanya kita kena ada iktikad, makna kepercayaan yang teguh dengan dalam hati kita bahawa penyembuhan adalah hak Allah SWT, milik Allah SWT, bukan milik kita. Al-Quran, sekiranya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai bacaan atau penawar terbaik, mengapakah kita tidak menggunakan bacaan ini sebagai rawatan? Kita harus membebaskan diri daripada perkara yang kurang baik. Lebih-lebih lagi jika perkara itu boleh membawa kepada mensyirikkan Allah. Kita nak elak daripada mensyirikkan Allah. Ada orang tanya, benarkah amalan kita selama 40 hari ditolak sekiranya mempercayai tukang tidik atau bomoh? Kan? Orang masih lagi pergi pada bomoh ni, yang ramai lagi. Ni yang duk jadi hara-hara ni pasal bomoh ni pasal lah. Bomoh sebenarnya bagi tahu. Kat pilihan raya balik ramai. Tahu besar-besar mai kat rumah saya ni. Bomoh dia nampak satu je. Kan. Dia kan dah rasa takut dah. Ni orang tanya. Saya ingin meminta pandangan tentang amalan perbomohan Melayu yang melibatkan perbuatan syirik kepada Allah serta amalan sihir yang berterusan. Adakah pihak berkuasa tidak mengetahui hal ini dan mengapakah tidak ada tindakan yang berkesan daripada pihak tersebut untuk mengatasinya? Soalan dan kenyataan saudara mengenai perkara tersebut memang ada sebenarnya. Amalan yang berkait rapat dengan sihir dan syirik sememangnya mengandung dosa dan perkara ini memang diakui masyarakat ramai. Ramai masyarakat mengakui yang mereka menggunakan cara ini. Sebagai orang awam, maknanya kita faham kewujudan perkara ini. Sekiranya orang awam mengetahuinya, sudah tentu pihak berkuasa lebih mengetahui perkara ini. Orang awam pun tahu kata ada benda ni, pihak berkuasa lagilah tahu. Tapi pasal apa tak ambil tindakan? Dalam hal ini, tidak perlu dilakukan penyiasatan yang rumit kerana mereka melakukan amalan perbomohan secara terbuka. Perbomohan memang amalan terbuka. Siapa pun boleh melihat dan boleh mendapatkan khidmat bomoh. Dalam amalan ini jelas menunjukkan bahawa pihak berkuasa tidak mengambil sebarang tindakan melainkan setelah menerima laporan daripada pihak yang menjadi mangsa. Sebagai contoh, apabila berlaku kes bomoh memperkosa pesakit, melakukan kerja yang tidak senonoh, menipu pelanggan serta melakukan sesuatu yang luar tabi'i, barulah pihak berkuasa akan mengambil tindakan. Namun, gejala syirik yang berlaku dalam dunia perbomohan tidak pernah ada peruntukan undang-undang untuk pihak berkuasa mengambil tindakan ke atas seorang yang melakukan sihir dan syirik kepada Allah. Ada sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Safiyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata 'arrafan fa sa'alahu 'an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Maksudnya, siapa yang mendatangi seorang arraf, mana tukang tenung, tukang bomoh lah, dan bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima amalannya selama 40 hari. Banyak ada hadis. Arraf, apa arraf? Man ata arrafan. Arraf ini bermaksud orang yang mendakwa mengetahui perkara ghaib. Tukang tenung 40 hari. Orang yang mendakwa mengetahui perkara ghaib, arraf ni, atau dalam arti kata lain digelar sebagai tukang tilik. Apabila seorang mempunyai masalah, dia akan berjumpa dengan tukang tilik, lalu tukang tilik tersebut memberitahu perkara ghaib yang kononnya dia mengetahuinya. Perbuatan arraf ini dilarang oleh Allah SWT. Siapa-siapa yang jadi arraf tu, banyak kan orang Islam jadi arraf ni.
dilarang oleh Allah SWT kerana tiada siapa pun yang mengetahui perkara gaib melainkan Allah SWT. Nabi SAW pernah terkena sihir, namun baginda tidak mengetahuinya. Jibril alaihi salam telah memberitahu yang baginda telah disihir oleh Labid bin Asim. Kita baca tafsir dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ataupun qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq tu. Mana kita akan jumpalah cerita tentang tukang sihir yang bernama Labid bin Asim. Ini jika Nabi SAW tidak mengetahui perkara gaib seperti sihir dan berlaku ke atasnya, mana mungkin orang biasa boleh mengetahuinya. Rasulullah pun tak tahu sihir yang dikenakan kepada dia oleh Labid bin Asim. Ada yang kata Labid ni dia suruh anak dia, anak perempuan dia. Orang musyrik lah, orang musyrikin. Orang musyrikin yang masa tu mereka ini macam dengki lah kepada Nabi. Sebab Nabi membawa seruan baru kan, Islam. Janganlah sekali kita berjumpa dengan orang sedemikian. Jika kita pergi juga, akibatnya Allah tidak akan menerima amalan kita selama 40 hari. Sekiranya kita mendatangi tukang tilik dengan tujuan untuk seronok-seronok saja dan tidak percaya kepadanya, amalan kita tetap tidak diterima. Tengok, kalau pergi beratnya tu, berat. Kita mendatangi, kita pergi kat tukang tilik dengan tujuan untuk suka-suka saja dengan tidak percaya kepada tak percaya, tapi amalan kita tetap tidak diterima selama 40 hari. Bandingkan. Kalau dah terbuat ke macam mana ke, mohonlah ampun kepada Allah. Minta ampun banyak-banyak. Astagfirullahalazim. Seseorang yang percayai apa yang disebut oleh Arraf tukang tilik tu, telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mana menunjukkan dia tu kufur pada apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Banyak hadis yang menyebutkan tentang perkara ini. Terdapat hadis menyebut istilah seperti kahin, ini sihir atau munajim, tentang sihir lah. Semua gelaran itu menunjukkan pada orang yang membawa perkara buruk serta mengundang dosa besar dan syirik. Jadi inilah yang perkara ini saya cuba bacakan kepada ramai supaya ianya mampu menyedarkan masyarakat melalui mesej dakwah dengan menyatakan bahawa perbuatan sedemikian amat merugikan. Kita takut tu, besar sangat tu. Kalau 40 hari amalan kita buat, hapus habis. Itulah, belum mati pula kan. Tak tanpa kita istighfar kan, tanpa mohon ampun kepada Allah. Tak tahu, makna dia masuk dalam bab lain. Tak tahu, kita tak tahu. Okey. Jadi maknanya hendaklah kita sama-sama ambil ingatanlah tentang perkara ini ya. Ustazah, macam mana je Arraf tu, Ustazah? Arraf, ain ra alif fa. Daripada Arafah. Arafah. Mana tahu kan, mana dia tu tahu sangatlah, tahu semualah. Arraf. Okey, terima kasih. Jangan pergi dah lah, jangan ambil dah, jangan pergi macam tu. Kan? Tapi itu kalau kita pergi dan kita minta dia buatlah, kita minta sesuatu lah daripada dia. Ni macam tu tak sambil lah air dia tu, tak sambil minum. Pergi kat tempat yang jelas kita nampak. Macam Darus Syifa ke, kita nampak air tu. Kan? Kalau buat sunyi-sunyi tu memanglah mana ada lah benda yang tak baik.
Ya. Hmm. Itulah kalau di tempat yang kita ada syak-syak wasangkat, tak payah pergilah. Kita pergi ke tempat yang jelas-jelas. Di mana orang pergi? Pada kita dari sifat ke tempat-tempat yang memang kita orang kata apa, hati kita tenang. Kalau kita pergi kita tak rasa ragu-ragu lah. Okey. Kemudian kita lihat itu mengenai jampi. Yang ketiga dalam muka surat 28. Tiyarah. Tiyarah. Tidak terlibat dengan tiyarah. Ya, muka surat 28. Tidak terlibat dengan tiyarah. Golongan ini tidak mengamalkan tiyarah. Kita tengok sekali lagi apa dia tiyarah. Kerana mereka sedar tiyarah berlaku disebabkan oleh bisikan dan godaan syaitan. Bisikan disebabkan oleh bisikan dan godaan syaitan. Tiyarah termasuk satu cabang syirik. Tiyarah termasuk satu cabang syirik terhadap Allah yang menafikan kesempurnaan akidah. Menafikan kesempurnaan akidah. Akidah, kepercayaan kita. Kita sebagai seorang mukmin, hendaklah kita percaya bahawa apa sesuatu pun adalah datangnya daripada Allah. Datangnya daripada Allah. Bukan daripada tiyarah ni. Kita tengok tiyarah apa? Tiyarah artinya firasat buruk. Pesimis. Firasat buruk. Sangka buruk ni. Atau meyakini sesuatu boleh membawa musibah ke atas seseorang. Sesuatu boleh membawa musibah kepada seseorang. Macam-macamlah kepercayaan kita ni. Kadang-kadang benda kecil je. Bergerak mata ni sebelah kiri ke. Belah kiri tak elok tu. Belah kiri tu tak elok tu. Belah kanan, elok ah. Sampai jadi satu pegangan. Percayaan. Tiba-tiba benda tu jadi kebetulan. Kebetulan. Betul membawa kepada itulah kita cepat sangat kan kita pegang kepada sesuatu tu. Ni zaman mak ayah kita lagi dulu kan macam tu dah. Kita dah zaman dulu lagi macam tu. Memang berlaku pun. Itu kebetulan. Bunyi buah hantu. Ada siapa nak mati ni? Kebetulan ada orang mati. Itulah duk kata dah. Jadi percaya. Satu kepercayaan. Maka itulah yang dipanggil tiyarah. Tiyarah. Kan? Banyaklah benda-benda yang tiyarah ni kan. Jadi ya. Apa lagi? Macam-macam. Tiyarah artinya firasat buruk, pesimis atau meyakini sesuatu boleh membawa musibah ke atas orang. Tiyarah ialah sikap berprasangka buruk yang disandarkan kepada sesuatu yang dilihat. Disandarkan kepada sesuatu yang dilihat ataupun yang didengar. Dengar apa? Dengar bunyi burung. Burung apa? Kalau burung hantu, ada orang nak mati. Kalau burung-burung lain tak ada? Ada tak percaya burung lain? Gagak apa? Kalau gagak banyak tu. Dia buat je kot. Dia buat lah daripada diri dia. Gagak banyak kan. Dia kata ada perkara buruk kan. Mana? Itulah yang
perlu kita perbaikilah. Mana kalau ada perkara-perkara yang begitu. Tiarah ni yang boleh termasuk dalam tiarah. Disandarkan kepada sesuatu yang dilihat, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Tiarah diambil daripada perkataan tair. Tair, toyaro. Toyaro, tair yang berarti burung. Kan? Asal ni ambil daripada burung lah. Tair, tairan ababil. Burung ababil. Biasanya sebelum melakukan sesuatu, orang Arab Jahiliyah ni dia akan mengherdik dan melihat ke arah mana burung terbang. Dia ada burung, betul dia kalau burung tu, ada tengok burung tu terbang ke arah mana, kiri kanan ke. Jika burung itu terbang ke arah kanan, itu petanda baik dan mereka akan meneruskannya, teruskan perjalanan. Akan tetapi jika burung itu terbang ke arah kiri, itu petanda buruk. Lalu mereka akan menangguhkannya kerana bimbang musibah akan menimpa mereka. Antara contoh yang masih diyakini oleh setengah masyarakat kita ialah kenan. Apa dia kenan? Macam kena tampuk. Kenan kan? Kenan. Melanggar kucing. Macam dia mengandung lah Ustazah. Kalau perempuan tu mengandung, kalau dia bunuh katak, dia kata nanti anak lahir macam katak. Itu kenan kan? Ada lahir pula, perut anak tu memang besar macam katak Ustazah. Kebetulan kan? Saya dulu mereka kata lagu tu. Itulah kata kenan. Itulah kata ada kenan. Kunding ke mulut kan? Jadi kudung apa kan? Kalau mengandung jangan belah ikan. Nanti mulut macam anak-anak mulut macam ikan lebak lagu tu. Macam itulah. Tapi jangan buat apa? Jangan belah ikannya, jangan masak. Terkena kenan kan? Tak macam. Bukankah kita nak buat tu kita baca. Itu termasuk dalam tiarah. Masuk dalam tiarah. Terlanggar kucing. Langgar kucing pun. Tambah pula kucing hitam tu dia. Itu tiarah, termasuk tiarah. Nombor kereta. Nombor kereta jadi mana? Kalau terlanggar ke apa tak? Kita tengok nombor kereta tu berapa? Tikam ekor. Tikam ekor orang Kedah kata. 6476. 6476. Nombor kereta atau motor, mimpi buruk dan lain-lain. Itu termasuk dalam tiarah. Jaga-jaga. Kita kalau ada, maknanya kita boleh hapuskanlah. Maknanya kepercayaan yang macam tu supaya kita tidak berada lama di dalam keadaan tiarah ini. Kemungkinan masih ada. Percaya kan? Itulah. Penuh ambil gambar bertiga pun tak boleh Ustazah. Ambil gambar tiarah. Ambil gambar bertiga orang tak boleh. Tak boleh, kena cukup 4. Bagi tu mati dulu. Allahu Akbar. Tu tiarah tu. Dikira syirik juga ke Ustazah? Syirik juga. Mana kita percaya kepada selain daripada yang Allah tetapkan. Percayaan yang Allah suruh percaya kepada dia. Kenapa kita nak percaya kepada tu? Kan? Ya. Pelanggar kucing. Kebetulan. Itulah. Nabi menegaskan bahawa tiarah itu syirik. Ya, tu kata masuk dalam syirik. Tiarah masuk dalam syirik. Itulah kita mana kena jaga-jagalah. Syirik khafi ni cukup banyak. Kepercayaan yang dulu tu.
An Abdullah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tiyaratu minasyirki. Jelas-jelas Nabi kata. Tiyarah daripada Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, tiyarah itu syirik. At-tiyaratu minasyirki. Wa ma minna, dan bukan ajaran kami, kata Rasulullah. Wa ma minna, dan tidak daripada ajaran kami. Walakin Allah yuzhibuhu bitawakkul. Tetapi Allah menghilangkannya dengan bertawakal kepadanya. Mana menghilangkan. Tiarah tu makna kita ni hendaklah ada sifat tawakal. Mana apa tawakal? Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Kita berusaha. Mana jangan kita jadi seorang hamba yang tawakul. Tawakul tu apa? Duduk aja tunggu rezeki nak mai. Tunggu nak berjaya. Tunggu. Tak usaha apa. Tu tawakul. Bahasa Arab kata tawakul. Ada alif. Kalau tawakul, itu tawakal lah. Mana kita berusaha, kemudian kita serah kepada Allah. Serah kepada Tuhan. Tak payah makan ubat, tak payah khtiar lah. Tak payah khtiar apa. Tak boleh. Salah macam tu. Allah beri kepada kita supaya kita berusaha. Macam tadilah. Kalau kita pergi hospital, jumpa doktor, pakar dan sebagainya. Mana kita berusaha. Baru kita tawakal. Lepas tu. Okey. Jadi tiarah itu syirik dan bukan ajaran kami, tetapi Allah menghilangkannya dengan bertawakal kepadanya. Hendaklah kita tawakal kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan umatnya bahawa Allah tidak menentukan sesuatu petanda berdasarkan tiarah. Maknanya diingatkan bahawa Allah tidak menentukan sesuatu petanda berdasarkan tiarah tadi ni. Sangkaan kita gitu-gitu semua tu. Lantas baginda berpesan agar memohon petunjuk dengan melakukan solat hajat. Itu yang paling baik. Jangan duk tunggu, duk tengok tanda tu, tanda ni je. Mana kita usaha dengan apa yang diajarkan oleh Rasul kita, iaitulah solat hajat. Melakukan solat hajat sebelum memulakan sesuatu perkara supaya hati menjadi tenang. Kita kalau nak musafir, sebelum musafir kita semayang. Kita semayang sunat musafir, kemudian nak solat hajat pun solatlah hajat sebelum memulakan sesuatu perkara supaya hati menjadi tenang. Ini merupakan amalan golongan yang mentakdirkan mereka ke syurga tanpa hisab. Inilah yang perbuatan-perbuatan yang begini, tindakan-tindakan yang begini akan membawakan seorang itu akan termasuk di dalam golongan orang yang dapat ke syurga tanpa hisab. Kemudian kita lihat kepada tajuk seterusnya ni, dalam bab yang ketiga ni, mereka tidak menggunakan kail, sudah. Mereka tidak meminta dijampi, sudah. Mereka tidak terlibat dengan tiyarah, Kemudian yang keempat, iaitu mereka yang hanya bertawakal kepada Allah. Orang ni bertawakal kepada Allah yang mereka menyebabkan mereka dipersilakan ke syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Bertawakal. Apa makna tawakal? Bertawakal. Tawakkala yatawakkalu, tawakal. Kita pun ambil dah, guna dah bahasa Arab tu. Tapi kita tahu ke tak tahu apa maksud dia. Bertawakal. Bertawakal adalah sifat keempat bagi golongan ini. Sifat keempat bagi golongan yang dipersilakan masuk ke syurga tanpa hisab, tanpa azab. Kita boleh bilang, kita boleh bayang. Kita belajar dulu dalam bab yang kedua, ini bab ketiga, apa dia? Ini yang keempat.
Mana golongan bertawakal ialah sifat keempat bagi golongan ini. Ini golongan yang boleh masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka berpegang kepada prinsip. Apa prinsip orang bertawakal ni? Manusia hendaklah sentiasa bertawakal. Apa makna tawakal? Iaitulah berusaha bersungguh-sungguh. Bukan usaha sikit-sikit. Usaha sungguh-sungguh. Habis-habisan punya usaha. Berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu hajat. Kita nakkan sesuatu, kita nakkan kesembuhan, kita cubalah dengan macam-macam cara. Orang kata gini, kita buat ginilah. Tapi maknanya buat tu kita fahamlah. Jangan buat perkara yang boleh menyebabkan kepada syirik ke apa ke. Kerana apa saja yang kita lihat munasabah, kita buat kan. Ini kita bersungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu hajat. Kemudian barulah menyerahkan sepenuhnya hasil usaha itu pada Allah Subhanahu Wa Taala dan menerimanya dengan sepenuh keredaan. Apa yang berlaku selepas itu, lepas kita usaha tu, yang kita terima dengan sepenuh keredaan. Firman Allah, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allah bi kulli syai'in qadra." Tu ada. Kita tengok ayat ni duk gantung dekat kedai. Duk gantung dekat kedai. Ayat 1000 dinar. Ayat 1000 dinar. Tapi kita kena faham. Kita kena faham betul-betul. Dan sesiapa yang bertawakal kepada Allah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yattaqi, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya. Apa makna takwa? Mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Apa Allah akan lakukan? Nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Yaj'al lahu makhraja. Allah akan jadikan baginya makhraja, jalan keluar. Jalan keluar daripada segala perkara yang menyusahkannya. Itu maksud jalan keluar tu. Jalan keluar daripada perkara yang segala yang menyusahkan dia. Allah akan bagi jalan. Macam mana? Serta memberinya rezeki. Bukan setakat bagi tu. Bagi rezeki pak. Wa yarzuqhu. Allah beri rezeki lagi kepada dia. Min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Tak terlintas pun di hati dia nak dapat tu. Okey. Apa nak guna ni kah? Benda. Okey. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, serta memberinya rezeki dari mana? Dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Tak terlintas pun di hati nak dapat. Sebab bila tawakal. Jadi satu, Allah bagi dia jalan, bagi dia jalan tadi, yaj'al lahu makhraja, satu. Yang kedua, yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah rezekikan kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka, tak terlintas di hatinya. Ingatlah, wa may yatawakkal 'ala Allah. Ingatlah, sesiapa berserah diri bulat-bulat kepada Allah, serah diri bulat-bulat kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkan. Mana? Siapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Selepas berusaha lah. Jangan serah dulu. Serah dulu, tunggu. Tak. Serah bulat-bulat kepada Allah, mana setelah dia berusaha, maka Allah cukuplah baginya, iaitu untuk menolong dan menyelamatkan. Allah akan menolong dan menyelamatkannya. Sesungguhnya Allah tetap pada innallaha balighu amri. Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya. Balighu amri. Allah tetap melakukan segala perkara yang Allah kehendaki
Qad ja'alallah likulli syai'in qadra. Allah telah pun menentukan kadar dan masa bagi berlakunya tiap-tiap sesuatu. Mana Allah sajalah yang menentukan. Nabi SAW juga ada bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih la razaqakum kama yurzaqut tayru taghdu khimasa wa taruhu bitan." Sekiranya kamu semua benar-benar bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan memberikan kamu rezeki bagaimana dia memberikan rezeki kepada burung. Cuba tengok burung. Kalau kita keluar, tengok keluar pagi-pagi kan, tengok burung terbang. Ingat ni hadis ni. Bagaimana? Nescaya Allah akan memberikan kamu rezeki sebagaimana dia memberikan rezeki kepada burung. Burung tu keluar pada waktu pagi dalam keadaan lapar dan pulang pada waktu petang harinya dalam keadaan kenyang. La razaqakum kama yurzaqut tayru. Tair, burung. Seperti mana diberi rezeki kepada burung. Taghdu himasan. Taghdu, mana dia keluar dalam keadaan dan taqdu makna keluar pada waktu pagi. Taqdu satu perkataan tu makna dia keluar pada waktu pagi. Berapa perkataan kita Melayu baru nak sampai kepada tujuan memahami makna. Taqdu tu maknanya keluar pada waktu pagi. Macam kita kata Qudwah, perkataan qudwah. Waktu pagi. Inilah daripada taqdu ni. Taqdu khimasan. Dalam keadaan lapar. Khimasan keadaan lapar. Wa taruhu, dan pada petang harinya, taruhu pada petang harinya balik dalam keadaan kenyang. Tawakal tidak bermakna meninggalkan segala usaha. Berserah diri kepada Allah tanpa usaha adalah bercanggah dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ni mana kita sedarlah kan. Mana kita sekarang ni, umat kita ni jadi macam ni dah ke? Nak duduk serah, tak mau kerja. Kalau disuruh kerja, dia kata tak ada kerja. Padahal berlungut-lungut kerja. Keliling rumah pun kerja. Tapi tak ada kerja. Keliling rumah pun banyak benda nak buat kerja. Tambah orang muda-muda kan. Bila dia lulus ke apa, dia dah senang lenang lah. Lulus, nak duduk saja, tak nak buat kerja. Susah nak buat kerja, tak ada kerja. Banyak kerja. Sebenarnya banyak kerja. Dia malas Ustazah. Itulah. Mak bapak semua siapkan semua. Bilik aircon, bilik ada bilik air semua. Dia rasa selesa lah. Selesa lah macam duduk lah hotel kan. Kita juga salah tak? Kita juga salah. Kita ni niat supaya nak bagi anak kita senang. Tak susah macam kita. Kita dulu susah. Pergi sekolah pun jalan kaki. Tak ada pun orang hantar pergi sekolah. Jalan kaki. Saya jalan kaki dekat Sebatu Sengah kan. Jalan kaki. Lepas tu kan, bila rasa nak buang air kecil kan, mana ada bilik air. Jalan juga balik. Berambang lah tengah jalan kan. Tu susahnya kita dulu. Tapi sekarang mana? Mak ayah ambil. Datang. Hantar, ambil, hantar. Kan? Sampailah ni lah. Tok pula lah nak ambil cucu. Ya Allah, ya Rabbi. Itulah. Senang. Itulah. Jadi tawakal tidak bermakna meninggalkan segala usaha. Berserah diri kepada Allah tanpa usaha adalah bercanggah dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan itu adalah sikap orang jahil. Dan haram hukumnya menurut syarak. Tu berat tu. Kita boleh syarah lah ke anak cucu kita tu. Untuk saja ni. Tengok ayah kamu, mak kamu, tua-tua pun pergi duk gagau ni, ubah ni. Kadang bila ubah dah sakit pinggang pula dah. Pergilah tanya. Minta tolong apa? Tak ada. Dia tengok ada ayah dia buat apa, mak dia buat apa lah nak kata. Nak tolong apa? Nak tolong tak ada. Bobat tak nampak Ustazah. Bobat tak nampak.
Buat tak nampak. Dia juga. Buat tak nampak. Susahlah. Itu di antara kita kata kita gagal dalam mendidik anak-anak kita untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia seperti mana akhlak Rasulullah kan. Jadi haram hukum dia menurut syarak. Hal ini kerana tawakal tidak berlaku sebelum adanya usaha. Kalau tak ada usaha tak boleh tawakal. Tawakal tak berlaku. Tawakal tidak berlaku sebelum adanya usaha kerana sifatnya berserah, pasrah dan redha dengan Allah. Setelah segala usaha dilakukan. Jadi usaha dulu lakukan barulah datang berserah, pasrah dan redha dengan Allah. Gambaran tawakal yang betul adalah seperti sabda Nabi. Tawakal yang betul ini seperti sabda Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abi Hurairah, daripada Nabi bersabda, anin qala yadkhulul jannata aqwamun, akan masuk syurga suatu kaum yang hati mereka afidatuhum. Afidah tu hati. Afidah jamak kepada fuadun. Fuadun hati. Afidah hati-hati mereka ni jamak. Mislu afidatut tayr, akan masuk syurga suatu kaum yang hati mereka seperti hati burung. Mana hati burung tadi? Hati burung tadilah dia keluar, tawakal lah dia usaha. Dapat ada usaha dululah, dia nak cari makan. Entahkan dia nak cari makan ni, anak dia duduk dalam sarang ni sat lagi. Nak balik kan bagi makan. Merujuk kepada hadis di atas, setiap orang mukmin hendaklah bertawakal kepada Allah sebagaimana sifat seekor burung. Walaupun tidak diberikan akal, tetapi burung tidak berdiam sahaja di sarangnya. Ia akan keluar untuk mencari rezeki. Cari rezeki dan pulang dengan perut yang penuh dengan makanan. Ini makna kenyang lah. Kesimpulannya, hakikat tawakal yang sebenar adalah menyandarkan hati hanya kepada Allah. Menyandarkan hati hanya kepada Allah semata-mata. Dalam hal ini Ibnul Qayyim ada menyatakan tentang tawakal lidah dan tawakal hati, sebagaimana halnya taubat lidah dan taubat hati juga berbeza. Taubat hati meskipun tidak dinyatakan, ia tetap berguna dan berkesan. Adalah sia-sia sekiranya seseorang mengatakan saya bertawakal kepada Allah sementara hatinya masih bergantung kepada selainnya. Hal ini sama seperti orang mengatakan saya bertaubat kepada Allah tapi dia terus berbuat maksiat dan dosa. Macam itulah. Begitulah 4 ciri atau sifat yang seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang bercita-cita untuk syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Sifat yang keempat merupakan kemuncak daripada 3 sifat sebelumnya. Sifat tawakal ini. Hal ini bermaksud dengan meninggalkan pengubatan kai, tadi yang pertama, meninggalkan untuk meminta jampi, yang kedua, dan meninggalkan tiyarah, ini menunjukkan kemurnian tawakal. Kita tinggalkan itu semua. Inilah menunjukkan kemurnian tawakal seorang kepada Allah kerana dia telah melepaskan segala ikatan kebergantungannya kepada sesuatu selain Allah dan menyandarkan nasib dan hasilnya hanya kepada Allah. Pengajaran hadis, semua umat Nabi Muhammad berpeluang untuk mencapai derajat yang disebut di atas. Yang penting kita hendaklah memurnikan akidah tauhid. Jangan hindarkan daripada syirik dan khurafat. Khurafat lah tadi. Kita tiyarah tu makna kita percaya kepada khurafat lah. Dan perkara-perkara yang membawa kepada kesyirikan. Pergantungan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Ini tawakal. Tidak menyandarkan sesuatu kepada sebab kerana yang dapat memberi kesan hanyalah Allah. Tidak menyandarkan sesuatu kepada asbab kerana yang dapat memberi kesan hanya Allah. Berusaha sedaya upaya dan memohon kepada Allah agar membantu kita untuk mendapat anugerah istimewa masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Saya rasa cukuplah setakat ni dulu.
hari ini. Okay, apa yang kita boleh kongsikan? Jadi ada dua benda lagi kot. Ada satu kan. Tawakal sudah dan tawakal sudah. Yang kelima ni. Yang kelima ni nak jadi warak macam mana? Warak, nak jadi kita ni seorang warak tu macam mana? Habis. Tak bunyi dah. Okey, kita nak jadi warak ni macam mana? Okey, sebab kita akan jelaskan ada satu dalam satu kitab kita jumpa dia kena ada 10 benda ni baru dia nak boleh jadi warak. Dia boleh dipanggil warak. Jadi kita nak tengok tu 10 tu apa? Kita ni ada tak boleh masuk tak? Boleh masuk tak kita ni dalam sifat warak ni, ya Allah. Kita memang tak warak, sungguh kita memang tak warak. Kan? Jadi kita nak tengoklah. Sebab dia ada panjang lebar sikit dia punya penjelasan. Setakat ni dulu saya mohon banyak maaf sebab saya sendiri sedar diri saya tak dapat nak bagi yang lebih memuaskan kepada hadirin semualah, kepada benda-benda namanya, kepada kawan-kawan. Mana itu dah sekadar yang saya boleh bertungkus lumus nak cari juga rojokan daripada kitab-kitab lain. Itu saja yang dapat saya persembahkan, saya dapat berikan pada hari ini. Dan sama-sama kita berdoa kepada Allah supaya Allah beri kepada kita kekuatan kepada saya supaya dapat terus berusaha mencari bahan-bahan yang boleh memberi manfaat kepada saya dan kepada kita semua, dan memberi kekuatan kepada bonda-bonda, kepada kawan-kawan supaya Allah bagi kekuatanlah supaya kita minat untuk terus nak memperbaiki diri kita, nak memperbaiki ilmu kita, nak membanyakkan ilmu kita, nak menyempurnakan lagi ilmu kita supaya apa yang kita buat ni mendapat ganjaran daripada Allah dan tidak sia-sia apa yang kita buat. Sebab apa yang kita lakukan adalah dengan kita ada ilmu, bukan saja-saja begitu saja ya. Itu. Okay, saya mohon maaf sekali lagi dan insya-Allah kita akan jumpa lagi minggu hadapan. Itu kita nak jadi orang warak pula. Tadi tawakal. Nak jadi orang warak. Kan bunda kata payah kan. Kita tengoklah payah ke tak payah kan. Jadi kita tengoklah kalau kita betul-betul nak jadi orang warak, kita kena berusaha ke arah itu. Jangan pula kata warak tu, orang warak tu kan dia jalan tunduk. Bukan yang tu. Adalah juga makna warak tu. Kalau dia ni, kalau tengok satu benda, tengok yang menarik, tengok lagi. Itu tak warak lah. Orang warak pakai baju cumpang-camping. Warak ke orang macam tu? Bukan macam tu. Kita nak tengok macam mana. Kita nak jadi juga orang warak. Supaya kita tergolong daripada orang yang nak pergi ke syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Okey. Sekian. Kalau ada apa-apa nak di-share, nak dikongsikan. Ya. Ustazah, tak ada apa nak share, cuma nak jemput datang ke majlis maulud dekat Jendram. Jemput semua bila tu? Ya? Bila tu? 28 dan 29 Oktober ni. Jemput semua Tu akhir apa? Akhir November, akhir Oktober. Sabtu Ahad ke tu? Sabtu Ahad ke? Sabtu Ahad ni. Jumaat Sabtu. Jumaat petang, Sabtu petang. InsyaAllah. Oh, Jumaat. 28 dan 29 Oktober. Jenderam. Saya dah forward dah dia punya iklan tu. Ya, terima kasih. InsyaAllah kalau kita ada bawalah nak ruang. Terima kasih. Kira ramai-ramai, bagus. Kan, kita pergi jumpa. Okey, itu je Ustazah. Terima kasih. Jendram lah. Jendram mana? Jendram Hilir kan? Dia panggil? Ya. Jendram Hulu ke? Masjid Jendram Hilir ya?
Jendam Hilir kan, kena masuk dalam. Kat masjid. Masjid tepi jalan je kan? Masjid tepi Itu jalan masjid lah. Syakirin, Syakirin. Syakirin. Masuk dalam tu ada dekat jenjang atas tu ada belah kiri tu ada jalan, masuk jalan tu. Ya. Dia masjid tepi jalan tu. Kalau tak jumpa tak apa, telefon saya tunggu tepi jalan. Masya-Allah. Orang jenderam kena turun dulu. Orang jenderam yang kena turun semua dulu. Boleh. Dia jauh Ke Sabtu ni, Sabtu ni ada perarakan. Di tu. sini dia jemput tak? Okey. Naik kajian lah ya. Sabtu. Ya. Hari Sudah Sabtu pergi ya. esok pagi. 15 hari Pagi bulan. ya. Pergi ya. Esok surau apa? Kita orang janji nak jumpa pukul 7 dekat Surau Al-Um. Ya. Nak pergi juga. Pagi Ya. 7